Sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan, seorang pakcik di Bukit Sekilau, dia tukang gali kubur tuan-tuan. Pukul 2:30 pagi, dia nak mengkebumikan mayat seorang lelaki yang mati kemalangan di Jabur. Ya, 2:30 pagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sampai dia terima panggilan 2:30 pagi daripada pihak hospital kan. Hospital sekarang ni orang mati, orang yang dah meninggal pihak hospital akan uruskan. Waris hanya tuntut saja. Tuan-tuan 2:30 pagi terima panggilan. Pak mak, pak cik bawa kawan dia seorang pergi hospital nak ukur lah, nak gali liang lahat, nak kena ukur. Ya, sebab ada orang Bukit Sekilau yang lain yang gali lubang kubur tuan-tuan. Bayangkan dia tengah gali lubang kubur, dia nampak tengkorak di sebelah. Bayangkan jadi macam tu tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, waktu tengah mula penggalian, dia gali lubang kubur tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai ke liang lahat. Liang lahat ni ada dua bentuk. Satu orang selalu buat L yang bentuk ke dalam, satu L yang lurus. Kalau kita berdiri atas kubur, kita boleh nampak L yang lurus. Dan kadang-kadang kalau di belah kampung, orang akan buat liang lahat tu L ke dalam. Betul kan? Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu, 3 orang duduk dalam gali lubang kubur, 2 orang duduk atas nak sambut tanah. Waktu penggalian dimulakan, penggalian dimulakan sampai nak liang lahat tu L ke dalam tu tuan-tuan. Waktu orang tengah cangkul menggunakan tangkul yang pendek tuan-tuan, di tengah dalam liang lahat tu baru sesuku, tiba-tiba mata cangkul tu dia berlaga pada seolah-olah berlaga seperti berlaga pada batu. Bila berlaga pada batu, makna kita boleh membayangkan mata cangkul berlaga dengan batu, maka bunyi dia macam mana, betul kan? Dan seolah-olah seperti bunyi bila berlaga mata tu dengan batu tu, seperti seolah bunyi cermin yang pecah. Jadi semakin lama dia gali, makin dalam. Untuk liang lahat tu tiba-tiba dia nampak macam benda yang berwarna hitam. Berwarna hitam tuan-tuan, ni cerita betul ni, saya tak tipu. Untuk pesanan saya tuan-tuan. Jadi bila dah ada nampak warna hitam tu, pihak yang menggali tu, pakcik tu kata, kita kambuh balik tanah. Kita kata pergi tempat lain lah. Kita cukup jangan gali di sini. Tuan-tuan bayangkan tengah gali, siap gali, nak siap lagi sikit lagi nak gali liang lahat. Bila nampak benda warna hitam, terus tak gali. Bila tak gali tuan-tuan yang dirahmati Allah, pakcik tu kata, kita pergi jauh sikit, 100 meter kita tukar tempat. Ke bumi balik, kambuh balik tanah. Orang kambuh balik tanah tuan-tuan, dia pergi sejauh 100 meter daripada tanah yang pertama, lubang kubur pertama, pergi 100 meter jauh sikit daripada lubang kubur pertama, buat penggalian kali yang kedua. Tuan-tuan, penggalian lubang kubur yang kedua dimulakan. Dia gali tuan-tuan lubang kubur kali yang kedua, dia gali, sampailah ke liang lahat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan jelas kali ni, tadi dia gali, bila dia gali sampai tengah tuan-tuan, memang penuh dengan jelas. Di seluruh liang lahat sampai tengah tu, daripada awal sampai tengah tu tuan-tuan, memang penuh dengan warna hitam panjang. Semakin dia gali tuan-tuan, kedengaran seperti bunyi tuan-tuan, hembusan nafas daripada dalam tu tuan-tuan, seperti bunyi hembusan yang cukup kuat, seperti bunyi angin yang ribut tuan-tuan, semakin kuat dan semakin kuat. Tuan-tuan, pakcik tu kata, kita kambus balik tanah. 2 kali tuan-tuan, dari kali lubang kubur tuan-tuan di Bukit Sekilau, 2 kali tuan-tuan kambuh balik tanah. Bila kambuh balik tanah tuan-tuan, kali ni tiba-tiba waris telefon, dia kata minta tolong cepat sikitlah gali lubang kubur sebab mayat dah lama meninggal. 2:30 pagi tuan-tuan, mayat meninggal tuan-tuan. Dah pukul berapa? 6:30 gali. Kalau 2-3 jam tuan-tuan satu lubang, tuan-tuan bayangkanlah pukul berapa nak kebumikan mayat. Pak waris dia telefon dah, kata, okey, ni mayat dah lama sangat ni tuan-tuan. Lubang kubur dah jadi macam tu. Kambuh balik tanah. Cambuh lubang kubur yang kedua. Tuan-tuan, bila kambuh lubang kubur yang kedua tuan-tuan, dekat mana lagi nak gali tuan-tuan? Mayat semakin lama dah tuan-tuan, ni cerita ni tuan-tuan. Bila mayat dah semakin lama, pakcik tu kata, kali ni walau apa pun jadi tuan-tuan, dia kata kita tetap kena gali dan kita tetap kena tunggu tuan-tuan. Bila dah tuan-tuan lubang kubur yang kedua dah ditanam balik, kambuh balik, kali ni kita gali lubang kubur yang ketiga. Kali ni walau macam mana pun sekali tuan-tuan, lubang kubur ni tetap kita kena gali. Penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan tuan-tuan. Bila penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan tuan-tuan,
Kali ni pakcik tu sendiri yang duduk dalam kubur tu 3 orang tuan-tuan, 2 duduk di atas tuan-tuan. Penggalian dimulakan. Bila penggalian dimulakan, dia gali tuan-tuan. Kali ni bila sampai liang lahat nampak dengan jelas, kulitnya seperti cahaya, seperti yang keras tuan-tuan. Maka itulah yang dia beritahu pada saya, dia ceritakan pada saya tuan-tuan, apa yang memenuhi pada liang lahat itulah namanya seekor ular yang besar. Tuan-tuan, pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja tanpa asbab tuan-tuan, diberi makan kepada mereka syujahul aqra, ular seekor besar seperti sengkuk unta tuan-tuan, panjangnya 30 hasta tuan-tuan. Diberi makan kepada mereka manusia-manusia yang seumpama ini tuan-tuan. Kena ingatlah termasuk saya tuan-tuan. Bila dah nampak dengan jelas dalam liang lahat tu, itulah seekor ular yang besar tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tiba-tiba yang duduk di atas tu menangis. Ada yang azan, ada yang berdoa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tiba-tiba tuan-tuan pakcik tu pun semua naik atas, 3 orang, 5 orang naik atas. Dia kata, aku nak kebumikan mayat, tolonglah ya Allah, permudahkan urusan aku nak kebumikan mayat. Mayat dah lama dah tertunggu, mayat dah lama dah tertanam, mayat dah lama dah terseksa. Tiba-tiba tuan-tuan, binatang tu bergerak sedikit demi sedikit tuan-tuan. Bila dia bergerak, semua orang dengan 5 orang tu jelas, nampak dengan jelas. Dia berdiri di atas ekor dia dengan nafasnya seperti angin ribut tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, dia berdiri di atas ekor dia tuan-tuan. Bila berdiri di atas ekor dia, tiba-tiba bila dia berdiri atas ekor dia terus menyusuh hilang di celah-celah Bukit Sekilau. Tuan-tuan pergi perkampungan Bukit Sekilau, kau tak nampak kan macam mana kubur dia? Bila dah hilang tuan-tuan, setengah jam lepas tu mayat pun sampai. Bila mayat pun sampai tuan-tuan yang dirahmati Allah, waris mesti kena tengok mayat untuk kali yang terakhir. Dibuka kainkan kafan di muka tuan-tuan, kita akan tengok tau. Siapa yang nak tengok mayat untuk kali yang akhir boleh tengok. Kita akan tengok mayat untuk kali yang terakhir tuan-tuan. Bila dah kata siapa nak tengok, waris nak tengok, okey, mayat bawa turun tuan-tuan. Ya, mayat bawa turun. Bila dah semua waris semua dah tengok mayat tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mayat dah semua dah tengok, dah kucup, dah peluk apa semua, diletakkan mayat tu dalam liang lahat. Tuan-tuan, waktu orang sedang meletakkan mayat ke liang lahat, muka kita ni, dahi kita, hidung kita, mulut kita tuan-tuan akan bercium tanah. Kerana manusia asalnya daripada tanah dan kemudian dia akan kembali daripada tanah. Kemudian tuan-tuan, apabila diletakkan di belakang mayat tu dengan beberapa ketul tanah tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru orang nak letakkan papan yang lahat tu tuan-tuan. Tiba-tiba dengan jelas orang nampak dengan jelas tuan-tuan, semua orang yang berada di situ, tiba-tiba orang nampak batuk makhluk yang namanya ular tadi, yang 5 orang tak cerita tadi, keluar daripada celahan-celahan lubang kubur tuan-tuan. Yang 5 orang tak cerita tadi keluar daripada celahan-celahan lubang kubur tuan-tuan. Bila dia keluar begitu tuan-tuan, semua orang berlari jauh daripada lubang kubur, duduk tepi jalan, dekat tepi jalan Bukit Sekilau tu. Bila dah begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 minit lepas tu sampai tuan-tuan, dia masuk terus. Bila sampai masuk terus tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tak tunggu lagi tuan-tuan. Bila orang dah tak tunggu lagi apa tuan-tuan, orang ambil tanah, orang terus kambus. Ambil papan lahat tu, terus tutup tuan-tuan. Ketika mana orang waris-waris ambil cangkul, ambil skop tuan-tuan, ditaburkan tanah tuan-tuan di atas liang lahat, di atas tanah kubur tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, orang boleh mendengar seperti orang minta tolong tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, orang minta tolong tuan-tuan. Bayangkan, orang boleh mendengar waktu orang tengah baca talqin tu, orang tengah baca tahlil, baca doa tuan-tuan, orang boleh mendengar seperti tulang yang patah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita tanya tuan-tuan siapa dia tuan-tuan, ada pengajaran dia berkaitan dengan semayang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kita tak mau cerita banyaklah, cuma kita nak bagi tahu pesanan pada saya tuan-tuan, Ramadan berlalu pergi, semayang jangan kita pergi sekali tuan-tuan. Ramadan akan datang di masa-masa yang akan datang, kita belum tentu bertemu dengan Ramadan akan datang tuan-tuan. Anggaplah kalau ini Ramadan terakhir untuk kita, jangan kita lupa bahawa kita juga akan kali terakhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ya